Misteri gadis di bilik kecemasan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Kisahnya bermula apabila seorang doktor dia dapat satu kes kecemasan seorang lelaki tua. Lelaki tua yang uzur sudahlah, ya. Dia dalam keadaan tidak sedarkan diri. Bila dia cek nadinya tidak ada. Bila cek nadi pun tidak ada dan nafas terhenti. Dan lelaki itu dihantar oleh sebuah ambulans lah. Dan ambulans ni dia ada seorang pemandu dan seorang MA, medical assistant. So bila sudah dapat saja kes tu, memang sudah lelaki itu tidak bernyawa. So kebiasaan, prosedur bagi seorang doktor bila sudah tidak ada nadi begitu, mereka akan cuba untuk buat CPR, ya, CPR untuk memastikan jantung dia berdegup semula. So macam-macam usaha dilakukan oleh doktor tersebut. Mereka gunakan CPR, tekan dada, ya. Selama 15 minit juga mereka lakukan CPR. Namun lelaki tua tersebut tidak memberikan respon apa-apa. Dan tepat jam 2.30 pagi, doktor telah mengesahkan bahawa lelaki tersebut telah meninggal dunia. So doktor tu pun keluarlah cari waris keluarga lelaki tersebut. Dia pun keluarlah dari pintu bilik kecemasan tu dan cari ni siapa waris Encik Bakhtiar ni, Encik Bakhtiar. Tapi tidak ada yang memberi respon, yang orang-orang yang di kecemasan tu lah. Ya kan ada ramai orang datang ke bilik bilik kecemasan, kan ramai orang, keluarga. Jadi dia cuba cari siapa keluarga Bakhtiar, ada di sini Bakhtiar, tapi tidak ada yang menyaut. Jadi dia sekali lagi keluarga Encik Bakhtiar, dia cuba ke depan sikit untuk cari siapa keluarga Encik Bakhtiar yang baru saja meninggal dunia. Encik Bakhtiar, keluarga Encik Bakhtiar, tiba-tiba ada seorang perempuan, gadis, ya, rambut dia free hair, pakai baju kurung, dia angkat tangan begitu dekat pintu kecemasan. Dek, sini dek, dia cakap. Boleh jumpa sekejap dek? Jadi perempuan tu pun datang dan ikut doktor tu. So dia masuk macam di bilik kecemasan tu dan duduk di depan doktor tu. So dia cakaplah, begini dek, saya ingin bagi tahu bahawa Encik Bakhtiar, ini siapa Encik Bakhtiar? Ayah kamu kah? Perempuan tu hanya mengangguk. Dia tidak bercakap, dia hanya mengangguk. Kami ucap takziah lah yang Encik Bakhtiar telah disahkan meninggal dunia. Ya, jadi kami bersimpatilah dengan pemergian ayah Cik lah. Perempuan tu hanya diam dan muka dia sangat sedih, ya. Yalah, kalau keluarga meninggal siapa tak sedih kan? Dan mata perempuan tu sudah macam air matanya sudah bertakung menangis. Jadi doktor ni pun kesian lah, dia cakap, aduh kesiannya, dia cakap. Ya, kemudian doktor tanya, ada keluarga lain kah selain daripada adik? Perempuan tu hanya menggeleng. Dia cakap, kenapa perempuan ni tak bercakap kan? Tapi mungkin dia rasa perempuan tu agak sedih lah, ya. Jadi oleh kerana perempuan tu saja ada di situ, so doktor tu sarankanlah, dia cakap, kalau begitu tak apalah, nanti saya suruh pemandu ambulans dan MA hantarlah jenazah ayah Cik ke rumah tadi, ya. Perempuan tu hanya menangis, air matanya sudah mengalir dan angguk, ya. Dan dia perhati muka gadis tu betul-betul, ya. Dia macam merasa macam yang aduh kesiannya, ya. Sudahlah, hanya dia aja seorang di situ dan dia beranggapan kemungkinan hanya dia mungkin anak tunggal dan dialah yang satu-satunya menjaga ayahnya. So dia pun, doktor tu pun arahkan pemandu van ambulans dan MA tu, ya. Jadi oleh kerana dia macam risau, dia cakap, boleh kan, dia arahkan pemandu tu, tolong hantar betul-betul di rumahnya dan bawalah mayat jenazah ayah itu ke dalam rumah. Baiklah doktor. Jadi
pemandu ambulans dan MA tu pun hantarlah jenazah tu, ya. So lebih kurang jam 8 pagi. So shift, okey, kerja doktor tu pun habis. Tapi dia masih terfikir akan perempuan tadi tu. Dia cakap sudahlah sendirian, jadi siapa yang akan mengurus mayat jenazah ayahnya kan? Nanti dia macam risaulah, kesiannya dia cakap kan. Rasanya perlu bantulah perempuan tu dalam hatinya. Sekali doktor pemandu ambulans dan MA tu baru pulang dari mengantar jenazah perempuan tu lah kan, jenazah ayah perempuan tu. Kemudian pemandu ambulans tu dan MA tu tegurlah doktor tu. Doktor, dia cakap, kami hantar tadi yang jenazah yang doktor suruh hantar tu. Kesianlah doktor, memang tidak ada siapa-siapa dalam rumah yang kecuali dia cakap perempuan tu dan ayah dia. Jadi sedihlah doktor, dia cakap. Doktor tu tanya, tidak ada orang lain kah yang untuk nanti urus pengebumiannya? Kurang pastilah doktor, pemandu tu cakap lah. Kemudian MA tu cakap, tapi doktor perasan kah? Dia cakap, perempuan tadi itu cantik lah doktor, cute, cute. Dia cakap comel lote. Dia cakap, doktor tu pun yang ke situ lah pula durang, dia cakap kan. Kemudian pemandu ambulans tu mengiyakan, betul, dia cakap, cantik betul perempuan tu, dia cakap. Sayanglah ya, perempuan begitu, dia cakap kan, tinggal sendirian. Bilangnya kan, mustahil ada lelaki yang macam minat lah dengan perempuan tu kan. Kalau aku doktor, kalau tak ada orang kalau tiada orang uruskan jenazah ayahnya, saya volunteer doktor. Kalau boleh, saya terus jagalah, dia cakap, ya, anaknya. Dah lah, cantik doktor. Kalau aku ni doktor, dia cakap, sudah jangan kau mengarut, dia cakap. Pulang masing-masing. So mereka pun pulanglah ya untuk menjalankan tugas masing-masing. So doktor tu pun pulang ke rumah. Jadi semasa pulang ke rumah, doktor tu masih terfikir akan perempuan tadi dan ayahnya, jenazah ayahnya. Jadi doktor tu nanya, kenapa aku asyik terfikir ya? Perempuan tu dia cakap, tidak akan jatuh cinta, dia cakap kan. Selama ni ramai je, dia cakap kan, perempuan yang cantik ya, yang bawa pergi kecemasan. Tapi perempuan ni berbeza, dia cakap. Dia cakap dia tidak juga terpikat walaupun cantik, tapi dia macam ada satu perasaan, dia cakap, yang agak risau. Ya, mungkin dia risau perempuan tu tidak dapat berdikari untuk menguruskan jenazah ayahnya, tidak tahu mau jumpa siapa, mau jumpa jemaah masjid mana kan. Mungkin dia, biasalah perempuan kan, ya mungkin perlukan pertolongan untuk hal-hal pengurusan jenazah ni. So oleh kerana tidak tenang, ya, doktor tu nekat, dia cakap, aku pergi jugalah, pergi rumah perempuan tu. So dia pun masa 7 malam tu dia kembali kerja. 7 malam. So dia pergi cari MA dan pemandu ambulans yang berkenaan lah. Jadi pemandu ambulans tidak ada, yang ada MA itu saja. Dia pun jumpa MA tu, dengar, Mat, habis kerja nanti kau free kah? Dia cakap, free doktor, dia cakap. Kalau boleh kita pergi sama-sama lah, pergi ke rumah yang perempuan semalam yang kamu hantar jenazah tu. Dia cakap, doktor terpikat ya dengan perempuan tu. Bukanlah aku terpikat, dia cakap, cuma aku risau dia tidak tahu urus jenazah ayahnya tu nanti. Alah doktor, janganlah doktor risau, tahulah dia macam mana nak urus, mungkin ada family dia ke apakah. Tapi aku rasa, doktor cakap lah, saya risau lah, macam ada sesuatu yang saya rasa tidak sedap hati lah. Kita tengok je dulu, dia cakap. Kalau dia belum urus, mungkin kita boleh rekomenkan lah mana-mana keluarga-keluarga yang jiran-jiran terdekat di situ untuk mengurus jenazah ayahnya. Yalah doktor, kalau doktor cakap begitu, bolehnya saya boleh tunjukkanlah rumah perempuan tu. Dan MA tu kacau lagi. Betul ke ni doktor, bukan jatuh cinta ya? Dia cakap, sudah kau jangan mengarut lah. So habis kerja, lebih kurang malam jugalah, ya, mereka pun sama-sama pergi, ya, naik kereta doktor tu lah. Mereka pergi ke rumah perempuan tu. So bila mereka pergi ke rumah perempuan tu, memang agak jauh di pelosok kampung. So dia tanya MA tu lah, doktor tu, dia cakap, betul ke kampung rumah perempuan di sini? Betul doktor, sinilah kami hantar, dia cakap.
Jauh juga ni. Ya doktor, memang jauh. Saya pun pelik lah, macam mana dia boleh panggil ambulans untuk masuk ke sini kan, dah lah jauh. So mereka pun agak pelik lah, kenapa keluarga perempuan tu dan ayahnya tinggal jauh di kawasan pedalaman. So akhirnya mereka sampai ke rumah ya perempuan tu, dan bila mereka sampai, lampu off, lampu rumah off, semua off, tapi pintu rumah terbuka. So mereka heran, kenapa terbuka pintu rumah ni? Ya, lepas tu orang datang dan beri salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi tidak ada yang menyaut. Dan mereka cuba jenguk, tengok di dalam rumah. Dan bila mereka jenguk, guys, mayat arwah jenazah lelaki tadi itu masih terbiar di situ dan dihurungi lalat. Mereka tengok keliling, tidak ada budak perempuan tu. Doktor tu, kan aku dah cakap, dia cakap memang perempuan tu tidak tahu urus jenazah tu. Aduh, dia cakap okay, call ambulance dan call polis. MA tu, okay doktor. Aduh, dia cakap. Lepas tu doktor tu cuba cari sekeliling perempuan tu, tapi tidak ada nampak kelibat. So mereka ambil keputusan untuk pulang semula ke hospital untuk uruskanlah apa-apa yang berkenaan dengan jenazah tu. Kita pulang dulu, nanti kita bagi tahu ambulans dan polis tentang hal ni lah. Jadi mereka pun pulang semula menuju ke hospital. Belum sempat pun mereka pulang menuju ke hospital, mereka ternampak satu motorsikal terbabas di tepi longkang. Dan bila mereka tengok motor tu, si MA tu, dia begitu, itu motorsikal si pemandu ambulans tu lah doktor. Kenapa pula ada di sini ni? Ya, doktor tu pun, kau pastikah itu motorsikal pemandu ambulans tu? Ya doktor, saya pasti. So mereka pun berhenti di tepi dan cuba lihat. Bila mereka lihat, betul guys, itu memang motorsikal pemandu ambulans. Dan dia nampak pemandu ambulans tu tengah terbaring ya di tepi longkang. So doktor tu pun cuba capai, guys, tidak ada nadi sudah. Astaghfirullahaladzim, kenapa boleh begini ni? Ini baru ni doktor cakap kan. Apa hal pula dia mau buat pergi rumah perempuan ni pula? MA tu cakap, takkan pemandu ambulans ni pun terpikat dengan perempuan tu tadi. Sudah, kau jangan cerita begitu dengan doktor tu. So doktor tu cuba lakukan CPR, cuba selamatkan pemandu ambulans tu. Berapa kali tekan, lebih kurang 5 minit, akhirnya pemandu ambulans tu sedar semula. Dia sedar dan dia cakap, doktor, Pontianak doktor, Pontianak. Apa kau cakap ni? Perempuan tu doktor, perempuan tu bukan manusia doktor, dia Pontianak doktor. Astaghfirullahaladzim, kau ni jangan cakap seberangan, dia cakap kan. Bila pula perempuan tu Pontianak? Betul doktor, semasa saya menuju ke sini, dia cakap betul-betul dia nampak perempuan tu ya berubah menjadi Pontianak. Doktor dengan MA tu cakap, kau biar betul, dia cakap. Tiba-tiba dorang dengar suara perempuan mengilai. Perempuan mengilai. Terkejut dong melihat sekeliling. Kemudian pemandu ambulans tu cakap, kan dah doktor, aku dah cakap perempuan tu Pontianak. Astaghfirullahaladzim. Tidak lama kemudian mereka nampak perempuan tu ada bertenggek di atas pokok sambil mengilai. Ya, ya, doktor tu, pemandu ambulans dan MA terkejut melihat perempuan tu bertenggek di atas pokok dan berubah menjadi sosok Pontianak. Memang sangat menyeramkan. Apalagi mereka berkeliaran lari menuju ke kereta dan terus memecut, dan perempuan tu terbang mengejar dari belakang sambil mengilai ketawa. Di kereta lagi. Doktor, cepat doktor. Sampai pemanduan diorang macam tak betul, okey? Sebab kawasan kampung, jalan kecil. Ya. Tiba-tiba mereka bertembung dengan penduduk kampung. Penduduk kampung, Allah, Pontianak. Mereka pun berhenti. Orang kampung pergi kejar Pontianak itu. Mereka pun berhenti di tepi dan cuba lihat apa yang berlaku. Pontianak tu terus terbang tinggi menghilangkan diri. So doktor tu, pemandu ambulans dan MA itu keluar dan bertanyakan dengan orang kampung, apa sebenarnya yang berlaku.
Kemudian orang kampung cakap, apa dok, kamu buat di sini nih? Kemudian dokter tu ceritakanlah hal yang sebenarnya. Kemudian orang kampung baru faham. Dia cakap, untuk pengetahuan doktor, jenazah yang meninggal tu merupakan seorang bomo. Dia hanya tinggal sebatang kara saja di pondok berkenaan, dan dikatakan dia memelihara Pontianak, dan kemungkinan orang yang kamu nampak tu bukanlah manusia tapi Pontianak. Doktor tu, pemandu ambulans dan MA tu pun terkejut. Patutlah mereka rasa macam lain macam dengan apa yang mereka jumpa. Dan tidak lama kemudian datang ambulans dan polis ke tempat mereka, dan mereka segera tunjukkan rumah jenazah lelaki yang meninggal tadi, dan mayat lelaki tersebut terpaksa dibawa ke hospital semula untuk bedah siasat. Dan mereka masih terfikir, siapakah perempuan yang mereka nampak tu? Kenapa dia boleh menjelma jadi Pontianak, dan kenapa dia boleh menjelma menjadi manusia semasa di hospital? Dan mereka masih dihantui oleh gangguan Pontianak tersebut. Jadi setakat itu saja kisah saya. Kita akan berjumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Jadi teruskan sokongan anda untuk channel Ali Bosku. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.